Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana terus setia dan juga kekal bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran berita RTM TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian RTM Klik. Ya, seperti mana yang diwahanakan dan juga dibicarakan di media sosial dan juga di akhbar-akhbar utama tempatan berkenaan tentang sindiket kerja di luar negara. Ini menimbulkan kegusaran dan juga kerisauan kerana saban bulan banyak dilaporkan mangsa-mangsa yang terpedaya ini terkandas, malah ada yang terkorban di negara jiran dan juga di luar negara. Jadi ini menimbulkan persoalan bagaimana modus operandi ia berlangsung dan mengapakah mereka ini ataupun mangsa ini amat mudah untuk tertipu dengan modus operandi tersebut. Untuk bercakap lebih lanjut tentang topik yang cukup hangat ini, sindiket penipuan kerja ke luar negara, saya Mak Bersati malam ini bersama dengan Senior Assistant Commissioner Polis Datuk Muhammad Zainal Haji Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan Undang-Undang Jabatan Siasatan Jenayah PDRM. Assalamualaikum, selamat malam Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan kami. Ya, ini cukup hangat diperkatakan ya Datuk. Sudah pasti kita melihat ada beberapa pelaporan akhbar yang mana ada juga mangsa yang terkandas hendak balik ke Malaysia, perlu memberikan wang tebusan dan sebagainya, menimbulkan persoalan. Bagaimana ia boleh berlaku? Di manakah bermulanya situasi itu berlaku dan apa modus operandinya, Datuk? Okey, terima kasih kepada saudara moderator untuk kita mengupas isu berkaitan dengan sindiket kerja di luar negara ni, yang mana melibatkan rakyat Malaysia yang terpedaya dengan tawaran kerja di luar negara, terutamanya di negara-negara jiran ataupun lebih dalam konteks yang lebih luas iaitu di negara-negara ASEAN lah. Yeah. Yang mana kita telah banyak menerima aduan yang mana telah dilaporkan kepada kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sindiket yang menawarkan kerja tetapi dengan tujuan untuk menipu. Ini yang berlaku di mana kalau kita lihat kita setakat ini PDRM telah menerima sebanyak 212 laporan polis yang melibatkan mangsa-mangsa yang berada di luar negara. Yang membabitkan seramai lebih kurang 266 orang mangsa daripada negara kita yang bekerja, yang ditawarkan kerja di luar negara semata-mata untuk memperolehi pendapatan yang lumayan. Ini yang berlaku pada hari ini dan baru-baru ini kita telah berjaya membawa balik seramai 24 orang mangsa yang terlibat untuk bekerja sebagai scammer di luar negara ni. Jadi ini sangat membimbangkan kita. Dan kalau kita lihat isu rakyat Malaysia bekerja di luar negara ni, kita boleh kategorikan kepada dua lah. Yang pertama, yang bekerja terdiri daripada golongan yang tenaga mahir ni. Ramai juga sebenarnya yang pergi ke luar negara tapi mereka ni tidak ditipu. Tapi yang kedua ni yang tengah kita sedang kita bicarakan ini ialah mereka yang berhasrat ke luar negara daripada golongan biasa ni yang menerima tawaran-tawaran pekerjaan yang memberi pendapatan yang lumayan. Yang ini yang membimbangkan kita sehingga ada mereka yang terkandas di negara luar sana menyebabkan mereka memerlukan bantuan daripada kita. Dan kita pula yang berada di Malaysia ni perlu menggunakan saluran-saluran tertentu termasuklah dengan kedutaan-kedutaan yang berada di luar negara bagi memudahkan proses kita membawa pulang mereka yang terlibat dalam menjadi mangsa skim-skim penipuan di luar negara ini. Itu yang amat memeranjat ke Datuk, kerana kita ingin mengetahui apa jenis pekerjaan yang ditawarkan dan apabila sampai ke negara destinasi apa pula pekerjaan yang terpaksa dilakukan oleh mangsa, kerana kita melihat ibarat menjanjikan bulan dan bintang apabila sampai ke destinasi tersebut tidak seperti yang dijanjikan. Itulah kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini. Kita melihat banyak tawaran-tawaran yang boleh didapati di laman-laman web, di media sosial yang menjanjikan seperti mana Tuan Moderator sebut tadi, menjanjikan bulan dan bintang, menawarkan pekerjaan yang kadang-kadang boleh kita katakan too good to be true. Kita melihat gaji yang sangat lumayan, sedangkan dalam USD Datuk, Yes, dalam USD 4,000, USD 5,000 USD, sedangkan kalau di negara kita sendiri, kalau kita baru keluar daripada universiti nak dapat gaji 3-4,000 pun sangat sukar. Ini kan pula apabila kita dijanjikan dengan tawaran-tawaran di luar negara, sedangkan kebanyakan mangsa-mangsa ini bukanlah mereka yang
so-called well educated. Jadi ini menjadi kerisauan kepada kita bagaimana mereka boleh tertarik ataupun terpengaruh ataupun terpedaya sehingga menyebabkan mereka ini mahu pergi ke negara berkenaan dengan apa jua cara sekalipun, sehingga kan terpaksa menggunakan jalan yang tidak sah, tidak menggunakan pasport dan sebagainya. So perkara-perkara ini sangat membimbangkan kita kerana cara sindiket ini mengumpan kita. Masyarakat yang berada di negara Malaysia ini mungkin mereka sangat tertarik dengan imbuhan-imbuhan yang ada, mungkin dijanjikan dengan kemudahan komisen, kenderaan, rumah dan sebagainya, malah pakej-pakej percutian apabila kita mencapai satu tahap yang dikehendaki oleh sindiket-sindiket yang terlibat. So ini sangat perkara-perkara yang perlu kita ambil berat dan ambil perhatian dan perlu kita pertimbangkan. Sebab itu kita risau. Banyak rakyat negara kita ini yang suka bekerja di luar negara. Malahan ada yang tak pernah keluar negara pun tetapi tertarik dengan imbuhan-imbuhan yang telah ditawarkan ini, menyebabkan mereka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Mereka bersama-sama dengan rakan-rakan mereka yang sama-sama akan menjadi kepada mangsa so-called yang kita kalau lihat dari segi perundangan tu menjadi mangsa pemerdagangan orang. Maknanya mereka dieksploitasi tanpa dibayar gaji dan sebagainya oleh kerana mungkin sebab-sebab mereka tidak dapat melaksanakan kerja-kerja yang telah diarahkan untuk mereka lakukan di negara-negara penerima ini. Ya. Datuk, sebelum ini banyak dilaporkan di negara destinasi yang mana sindiket kerja ini berlaku seperti di Australia ataupun di Korea Selatan adalah banyak bertumpu kepada bidang peladangan ataupun sektor pertanian. Kali ini di negara seperti Kemboja, Myanmar dan juga Thailand ada beberapa jenis pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan zaman digital pada ketika ini. Jadi kita nak tahu serba sedikit apa spesifiknya jenis-jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh sindiket ini untuk membawa rakyat Malaysia masuk dan juga bekerja di negara tersebut. Okey, kalau kita lihat hasil daripada siasatan kita selama ini sejak banyaknya laporan-laporan polis yang kita terima, kita melihat pada asalnya mereka ni ditawarkan pekerjaan-pekerjaan seperti menjadi pegawai pemasaran, pegawai bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan, bekerja di pusat-pusat peranginan dan sebagainya. Tetapi apabila mereka sampai ke sana, mereka ini dilatih ataupun diarahkan untuk bekerja sebagai scammer, iaitu menipu di dalam bidang-bidang seperti pelaburan, love scam. Jadi inilah sebenarnya kerja-kerja yang mereka laksanakan. Pada awalnya dijanjikan dengan kerja-kerja yang kita rasakan adalah yang legal, kerja-kerja yang mengikut peraturan ataupun undang-undang negara berkenaan, tetapi apabila sampai ke sana mereka ni diperdaya, ditipu dan sebagainya. Tetapi ada juga yang kadang-kadang kita dapati mereka ni telah mengetahui bahawa mereka akan melakukan kerja-kerja begitu, tetapi tidak semua. Kebanyakannya mereka yang telah ditipu, terpedaya kerana terpesona dengan janji-janji. Sangat teruja mereka dengan tawaran-tawaran yang lumayan ini sehingga mereka berahsia. Tidak mahu berkongsi dengan keluarga apa sebenarnya kerja yang ingin dilaksanakan di luar negara tersebut. Kerana sebelum ni mungkin mereka merasakan kerja di luar negara ni sangat seronok. Ada di kalangan mereka ini tak pernah pun pergi ke luar negara. Jadi mungkin mendengar cerita rakan-rakan mereka apabila pergi ke luar negara ni menjanjikan benda-benda yang seronok. Tetapi tidak sebegitu. Tambahan pula, ada yang pergi ni ke negara-negara yang sebenarnya negara kita lebih baik daripada negara yang mereka ingin pergi itu. Ini yang menjadi persoalan kepada kita. Sedangkan rakyat di negara yang mereka nak pergi itu lebih banyak datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Kita pula yang pergi ke sana. Jadi mestilah kita perlu berfikiran ada sesuatu yang tidak kena. Bagaimana negara sedemikian boleh menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sedangkan kalau kita tengok GDP mereka, KDNK mereka lebih rendah berbanding dengan negara kita. Kita ni lebih baik. Sebab tu orang kata pepatah mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, betul tak? Jadi maknanya negara kita ni lebih baiklah. Tetapi oleh kerana kebijaksanaan, kepandaian, kepintaran sindiket-sindiket ini untuk
mempersonakan rakyat negara kita ini sehingga mereka tertarik untuk pergi ke negara-negara yang boleh kita katakan lebih negara kita ni lebih baik daripada negara mereka. So ini yang berlaku pada hari ini. Ya, baik ataupun tidak, penawaran itu mungkin banyak didesak ataupun disebabkan oleh faktor penolak seperti kesan pandemik COVID-19. Ya, kita sudah maklum disebabkan pandemik COVID-19 ini ramai anak-anak muda kita kehilangan pekerjaan dan ini mungkin menjadi antara salah satu pendorong untuk mereka mendapat kerja di sana, Datuk. Kita tidak boleh menafikan dan kita tidak boleh menolak faktor sedemikian. Tetapi kita kena ingat pandemik ini bukan hanya berlaku di negara kita. Di seluruh dunia mengalami masalah yang sama dan mereka juga menghadapi situasi keadaan yang kritikal, ekonomi yang sangat terjejas. Sama seperti negara kita. Kalau kita katakan negara lain itu tidak terjejas, saya rasa banyak perkara perlu kita pertimbangkan. Kerana kita tahu kita dengan lockdownnya kita dengan perintah kawalan pergerakan ramai yang tidak boleh bekerja. Ada suatu ketika masa PKP sampai ada yang angkat bendera kerana tak cukup duit nak cari makan, nak beli barang makan. Betul, kita akui. Tetapi kita kena fikir juga bahawa di negara-negara berkenaan juga mengalami masalah yang sama. Dan kita tidak menolak juga faktor-faktor ini mungkin menjadi pendorong. Mungkin mereka dah tak nampak jalan, tak tahu di mana nak mencari pekerjaan. Tetapi kalau kita teliti betul-betul, kita penduduk ataupun rakyat negara kita ini mempunyai maklumat yang cukup. Kalau kita lihat di negara kita ini berbanding dengan negara-negara penerima berkenaan, kadar penganggurannya lebih baik di negara kita berbanding dengan negara mereka. Jadi inilah yang perlu kita lihat kerana banyak di kalangan mangsa-mangsa ini kurang pendedahan sehingga mereka sanggup pergi ke luar negara meninggalkan keluarga, anak, bini, isteri dan ada yang sehingga terkorban pun ada. Meninggal dunia pun ada tapi kita tidak tahu apakah sebabnya, mungkin kerana sakit ataupun mungkin kerana didera dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang kita sebenarnya perlu banyak kita dedahkan kepada masyarakat bagaimana negara kita ni jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara yang di mana rakyat negara kita menjadi mangsa kepada penipuan sindiket-sindiket ini. Dalam pemerdagangan manusia ataupun pemerdagangan orang ini, pemangsa ataupun sindiket ini sudah pasti mempunyai kriteria tertentu untuk mereka menyasarkan kepada golongan-golongan tertentu. Mungkin ada yang menyasarkan kanak-kanak, menyasarkan wanita untuk dijadikan mangsa perdagangan. Cuma dalam sindiket ini dilihatkan statistik itu lebih kepada lelaki menjadi mangsanya. Jadi apakah itu memang tujuan asal modus operandi untuk mereka memperdagangkan mangsa seperti dalam kategori sedemikian? Okey, kalau kita lihat kes-kes yang dilaporkan di negara kita, betul saya setuju. Kebanyakan mangsa-mangsa yang diperdaya yang berada di luar negara yang terkandas terdiri daripada golongan lelaki dewasa. Mungkin kenapa dewasa? Kerana orang dewasa ni lebih mudah prosesnya kalau sindiket-sindiket nak membawa mereka keluar negara berbanding kalau kanak-kanak. Banyaklah proses prosedur yang perlu dilalui oleh mereka ini. Jadi kenapa lelaki dan kenapa golongan-golongan tertentu sahaja? Kerana kalau kita lihat sindiket-sindiket yang berada di luar negara yang menjalankan skema ini, menjalankan aktiviti-aktiviti penipuan, kebanyakannya daripada negara-negara tertentu sahaja. Yang mana negara-negara ini juga membawa ejen-ejen ini untuk melakukan aktiviti ini di negara kita. Seperti mana yang banyak kita lakukan serbuan tangkapan, mereka juga menggunakan modus operandi yang sama untuk bergiat aktif di luar negara. Jadi tinggal lagi mereka menggunakan rakyat negara kita untuk menjadi ejen untuk menipu orang-orang di luar negara yang lain. Kalau di negara kita ini mereka menggunakan warga negara asing pula untuk menipu negara-negara lain. Tapi mereka menggunakan warga negara asing, bukan warga negara kita. Yang kebanyakan yang kita tangkap. Tetapi di luar negara, di negara-negara jiran, mereka menggunakan warga negara kita untuk memperdaya mangsa-mangsa sehingga mereka mengalami kerugian dengan wang yang banyak sekali. Jadi ini perkara-perkara yang kita lihat saban hari
Kalau kita tidak bantras, kita tidak mengambil tindakan yang proaktif, kita tidak serius dalam mengambil langkah-langkah untuk menghalang rakyat kita untuk diperdayakan untuk terus keluar negara, jadi lama-kelamaan ia akan menjadi satu bara yang akan akhirnya akan mendatangkan masalah kepada negara kita sendiri kerana kita terpaksa membawa mereka, menyelamatkan mereka, menghantar mereka semula balik ke negara kita. So ini yang berlaku pada hari ini dan dah banyak yang telah kita selamatkan dengan bantuan kedutaan kita di luar negara untuk membawa mereka balik ke negara kita. Ya, alhamdulillah lebih kurang daripada 20 orang sudah dibawa balik baru-baru ini. Ini membuktikan bahawasanya hubungan diplomasi juga penting dalam menyelesaikan isu di peringkat rentas padan ini. Yang berbagai, Datuk, kita nak berjeda sikit dan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Hai, laju je dua orang ni nak ke mana? Nak pergi makan lah. Elok sangatlah tu. Hari ni saya ada berniaga nasi lemak. Mainlah, ni murah je. Nasi lemak ikan bilis. Maklumlah zaman inflasi ni kan. Amboi, Hani dah pandai sebut perkataan inflasi. Apa susah nak sebut inflasi? Inflasi. Sebut memanglah senang, tapi tahu tak apa makna inflasi tu? Inflasi tu, semua harga barang tu mahal. Tengok nasi lemak saya, murah je. Inflasi ni sebenarnya berkait dengan permintaan dan penawaran sesuatu barang tu. Contoh nasi lemak ni bekalan kurang tapi permintaan tinggi. Tu yang sebab harga boleh naik. Maksudnya, kuasa beli kita jadi kurang lah. Contohnya, kalau RM10 bulan sudah, tak samalah dengan nilai sekarang ni. Tak semua jenis barang meningkat waktu inflasi ni. Ada juga harga barang yang turun. Betul tu. Tapi ayam naik harga. Jadi, saya buat nasi lemak ikan bilis. Ikan bilis tak naik harga. Maintain. Belilah nasi lemak ekonomi ni. Kalau macam tu, kita beli nasi lemak Kak Hani je lah. Jimat minyak kereta. Bijak. Kita ni kena bijak berbelanja sebenarnya. Ada je jualan murah kat mana-mana, ramai-ramai kita serbu. Tak gitu? Ya, betul. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Ya, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif Sindiket Penipuan Kerja Keluar Negara. Baru-baru ini juga beberapa pihak NGO menggesa kerajaan untuk campur tangan dan juga membantu mereka yang terkandas di luar negara disebabkan oleh sindiket penipuan kerja. Tetapi kita memahami dengan lebih lanjut modus operandi ini dan bagaimana penipuan kerja ini bertindak untuk mengeksploitasi mangsa. Datuk, kalau tadi kita banyak bercerita tentang bagaimana kesannya kepada mangsa, apakah pelaporan yang telah pun diterima oleh pihak PDRM. Ada satu persoalan yang timbul kerana kalau sebelum ini difahami perdagangan manusia ataupun orang itu melibatkan unsur-unsur paksaan ataupun eksploitasi. Tetapi kalau mangsa itu sendiri bersetuju untuk pergi ke negara tersebut dan bersetuju untuk menerima tawaran kerja itu, apakah ia juga dikira sebagai satu bentuk pemerdagangan orang dan manusia, Datuk?
Okey, kalau kita lihat isu pemerdagangan orang ni sebenarnya daripada dulu dah wujud dah. Sampai P.Ramlee pun dah cakap, dia kata jual orang ni lagi menguntungkan kan. Jadi kalau dalam betul. Kalau dalam konteks undang-undang yang kita ada di dalam Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ni 2007. Pindaan 2022 yang mana kalau kita lihat tafsiran itu sendiri, tafsiran pemerdagangan orang itu iaitu perbuatan yang merekrut, mengambil ataupun mengeksploitasi seseorang, menerima seseorang itu dengan bagi maksud eksploitasi dengan sama ada dengan cara paksaan, dengan cara perdayaan, fraud dan sebagainya, sama ada suka atau tak suka, dipaksa ataupun tak, selagi dia dieksploitasi, tidak dibayar gaji, itu dah dikira sebagai memperdagangkan orang. Dalam bahasa layman, bahasa mudah, you bagi orang tu kerja, you tak bayar gaji, consider you memperdagangkan orang lah. Apa yang kita lihat sebagai dalam tafsiran di bawah pemerdagangan orang itu, undang-undang yang kita ada. Dan undang-undang yang kita ada ni sekarang sebenarnya dah cukup baik. Tahun ni saja kita pindah undang-undang pemerdagangan orang ini sehingga boleh dijatuhkan hukuman sehingga 20 tahun. Sebelum ni 15 tahun, kita tingkatkan kepada 20 tahun. Bagi membuktikan, menunjukkan bahawa kerajaan sangat serius dalam isu pemerdagangan orang ini, termasuk smuggling migran ini. So maknanya tidak ada isu dari segi perundangan bahawa perkara yang kita hadapi sekarang ini sangat sukar untuk diatasi. Tinggal lagi sekiranya kita tidak menerima ataupun mendapat maklumat, kita tidak mendapat kerjasama daripada orang ramai, khususnya daripada mangsa itu sendiri. Kadang-kadang mereka ni enggan untuk melaporkan kepada pihak polis. Takut dan sebagainya. Jadi sukarlah untuk kita, pihak berkuasa, mengambil tindakan. Termasuklah pihak kedutaan kita di luar negara yang sentiasa bersedia untuk membantu kita dalam mengatasi isu-isu pemerdagangan orang ini. Datuk, ketakutan itu mungkin dipacu oleh bagaimana rasa gentar ataupun takut mangsa itu untuk melaporkan, kerana ada beberapa kes yang dilaporkan mangsa dibawa masuk tanpa dokumen yang sah ataupun dokumen perjalanan yang sah untuk mereka bekerja di negara-negara destinasi terbabit. Jadi ini menyebabkan pemangsa boleh menjadikan mangsa itu sebagai hold in custody ataupun menjadikan mereka sebagai tahanan tebusan. Jadi apakah itu yang menyebabkan banyak ataupun ramai mangsa yang sehingga bertahun-tahun terpaksa tinggal di situ dan agak takut untuk melaporkannya kepada pihak berkuasa? Betul. Yang isu rakyat negara kita yang keluar negara tanpa melalui jalan yang sah ini, sebenarnya kita tidak dapat nafikan, memang berlaku. Ada di kalangan rakyat negara kita ni sanggup berkorban untuk pergi keluar negara, menerima tawaran lumayan dengan cara tidak sah, melalui lorong-lorong tikus ini. Kalau kita lihat di sebelah Kelantan, di sebelah Bukit Kayu Hitam, mereka masuk melalui lorong-lorong tikus untuk pergi ke negara-negara destinasi ini dengan tidak menggunakan pasport. Jadi apabila mereka ini berada di negara penerima, apabila mereka ditangkap, mereka terpaksa menerima hukuman ataupun undang-undang yang berada di negara mereka. Negara penerima ni contohnya samalah macam warga asing yang berada masuk ke negara kita, tidak menggunakan pasport yang sah dan sebagainya, melalui lorong-lorong tikus. Mereka juga bila ditangkap akan dijatuhkan hukum, akan dipenjarakan dan sebagainya, akan didenda dan sebagainya. Mungkin ini juga menjadi satu faktor kenapa mereka enggan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa, kerana mereka daripada awal lagi telah menggunakan jalan yang salah. Jadi bagaimana pula mereka nak mendapatkan bantuan dengan cara yang betul? Mungkin mereka berfikiran begitu, tetapi sekiranya mereka telah dieksploitasi sedemikian rupa, telah didera, telah dikurung, nak tak nak, mereka suka tak suka, mereka perlu untuk
menghubungi pihak berkuasa untuk meminta bantuan. Kerana kalau tidak akan ada kesudahannya. Mereka ini akan terus berada di negara tersebut dalam keadaan ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Kerana mereka tahu mereka ini dianggap sebagai parti pendatang asing tanpa izin. Samalah macam yang ada di negara kita ini. Jadi nak tak nak mereka terpaksa lalui keperitan, kepayahan hidup itu di negara penerima tersebut. Jadi ini satu yang perlu mereka fikirkan semula. Betul memang menjadi satu kesalahan masuk ke negara orang tanpa permit yang sah, tanpa menggunakan pasport dan sebagainya, tetapi sampai bila mereka hendak berhadapan dengan situasi sedemikian tanpa melaporkan perkara-perkara sedemikian sehingga diperlakukan secara jenayah di negara-negara penerima ini. Mereka perlu lakukan sesuatu, perlu laporkan kepada pihak berkuasa khususnya di negara-negara penerima tersebut, walaupun mereka kemungkinan akan berhadapan dengan tindakan-tindakan di negara-negara berkenaan kerana mereka juga mempunyai undang-undang yang perlu kita hormati. Seperti mana warga asing berada di negara kita. Sama sahaja implikasi yang akan mereka hadapi seperti mana warga asing berada di negara kita. Ya, sekurang-kurangnya mereka tidak terus menjadi mangsa dan boleh terus dijejaki dan juga dihubungi. Ini melibatkan satu sindiket yang besar yang dihormati Datuk, kerana ia tidak hanya bertumpu kepada luar negara, tetapi ada yang mengatakan bahawasanya sindiket ini sudah pun bermula dari dalam negara dan sudah ada kepalanya yang membawa mereka ini masuk ataupun keluar daripada negara kita. Jadi apakah pihak PDRM yakin dan juga percaya ada juga sindiket-sindiket ini sudah pun mula bertapak dalam negara dan menjadi ejen untuk membawa mereka keluar negara, Datuk? Kalau kita lihat berdasarkan kepada dapatan-dapatan siasatan-siasatan yang telah kita lakukan, kita tidak menolak kemungkinan-kemungkinan bahawa terdapat cubaan-cubaan sindiket untuk menjadikan negara kita di Malaysia ini sebagai hub untuk mereka merekrut bukan sahaja warga negara kita, tetapi juga warga negara lain akan dihantar ke Malaysia dulu. Mungkin mereka akan dilatih bagaimana nak menjadi skamer, penipu-penipu ini. Tetapi kita masih lagi dalam proses untuk mendapatkan maklumat-maklumat intelijen bagi memudahkan kita untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif, yang lebih tegas bagi memastikan negara kita ni bebas daripada sindiket-sindiket. Walaupun ada cubaan-cubaan daripada sindiket luar untuk menjadikan rakyat negara kita ini menjadi ahli sindiket untuk merekrut mereka sama ada hendak menjalankan kegiatan tersebut di negara kita ataupun di negara-negara jiran. Jadi ini sedang kita dapatkan maklumat. Banyak bertumpu di Lembah Kelang atau di utara tanah air? Sebenarnya berdasarkan kepada apa yang telah kita laksanakan, tangkapan-tangkapan yang kita siasat, banyak yang tertumpu di Lembah Kelang, mungkin disebabkan banyak tempat-tempat yang boleh digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini tanpa dapat dihidu oleh pihak berkuasa. Kalau di luar-luar bandar mungkin agak sukar untuk mereka. Tapi kita tidak menolak juga kemungkinan ada juga yang beroperasi di luar bandar bagi memudahkan mereka tidak diketahui oleh pihak berkuasa. Tapi kebanyakan serbuan-serbuan yang kita lakukan, terutamanya skamer-skamer lah yang melakukan kegiatan di negara kita ini, yang berasal daripada luar negara, menggunakan khidmat warga asing ini, yang banyak kita tangkap dan kita hantar pulang. Kita ambil tindakan di negara kita kerana kita mempunyai undang-undang yang cukup untuk mengambil tindakan ke atas mereka yang terlibat ini. Jadi itulah yang pentingnya adalah kerjasama daripada orang ramai dan juga mangsa-mangsa itu sendiri. Tapi kalau mereka enggan bekerjasama dan lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah itu sendiri di kalangan mereka, ini menyukarkan kita untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut untuk kita terus membantras aktiviti sindiket-sindiket penipuan pemerdagangan orang ini. Ya, itu ada kita dengar ada keluarga sampai pergi ke negara jiran untuk mencari mangsa dan juga waris mereka sendiri. Yang dihormati Datuk, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam bicara naratif bercerita tentang sindiket kerja luar negara.
walaupun harga minyak sawit CPO naik sedikit, jawatankuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50. Manakala harga minyak masak bagi 3 kg akan diturunkan daripada RM21.70 kepada RM21.10. 2 kg diturunkan daripada RM14.70 kepada RM14.30 dan harga minyak 1 kg daripada RM7.70 kepada RM7.50. Dan kita berpuas hati dengan syur yang dikemukakan oleh KP dan HCP, harga minyak boleh terus diturunkan. Bagi membantu generasi baru dan memudahkan proses pembiayaan bagi pembinaan rumah di lot generasi ini, saya mengumumkan dana berjumlah RM20 juta peruntukan menerusi skim jaminan kredit perumahan sebagai cagaran kepada pinjaman-pinjaman perumahan yang bakal dibuat oleh generasi baru Felda. Oleh itu, mereka tidak lagi perlu menyediakan cagaran bagi membuat pinjaman tertaluk sehingga dana ini habis di menapaan. Jawatankuasa telah bersetuju untuk melakukan satu program jualan lebih murah keluarga Malaysia mulai pada bulan hadapan. 5 kementerian akan bergabung tenaga untuk sama-sama bersama dengan KPD dan HCP untuk melaksanakan program ini. Kementerian-kementerian tersebut adalah selain pada KPD dan HCP sendiri, dia akan melibatkan Kementerian Pertanian, MAFI, dia akan melibatkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB, dia akan melibatkan Kementerian Koperasi, KOSKOP, di bawah Tan Sri Nohoma, dan dia juga akan melibatkan Kementerian Wilayah Persekutuan. Baik, diucapkan terima kasih kepada para penonton kami di laman sosial. Sudah pasti kita kongsikan di Berita RTM dan juga di Facebook Bicara dan juga Majalah. Kalau ada persoalan yang boleh ditimbulkan dan diajukan, terima kasih kerana mengajukan persoalan bersama dengan kami pada ketika ini. Dan apa yang penting adalah untuk kita membawa gambaran berkenaan tentang sindiket penipuan kerja ke luar negara. Masih lagi bersama yang dihormati Senior Assistant Commissioner Polis Datuk Muhammad Zainal Haji Abdullah untuk kita bercakap lebih lanjut tentang sindiket penipuan kerja ke luar negara ini. Baik, kita nak dapatkan sedikit soalan kalau boleh dibawakan dan juga dipaparkan bersama dengan anda pada ketika ini di ruangan Facebook yang kita kongsikan. Mohon Datuk memberi pencerahan kenapa ada mangsa yang telah diselamatkan oleh polis Kemboja namun ditahan sehingga 2 bulan baru dihantar pulang ke tanah air. Ini bercerita tentang prosedur undang-undang yang perlu dilalui, jadi mungkin pencerahannya boleh Datuk ceritakan. Seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, dia ada 2 kategori rakyat Malaysia yang keluar negara ni yang ingin mencari pekerjaan. Yang pertama, mereka menggunakan jalan yang sah. Mereka gunakan pasport. Yang kedua, mereka menggunakan jalan yang tidak sah, tidak ada pasport. Jadi menjadi pendatang asing tanpa izin pula di negara penerima. Jadi sebab itulah bila mereka tertangkap ataupun ditangkap disebabkan mereka menjalankan kegiatan-kegiatan penipuan di negara berkenaan. Jadi mereka terpaksa berhadapan dengan risiko-risiko untuk menjalani hukuman undang-undang di negara berkenaan. Misalnya mereka tidak menggunakan pasport, masuk secara haram. Jadi terpaksalah undang-undang negara berkenaan juga mempunyai kuasa untuk menahan mereka disebabkan mereka masuk secara haram. Sebab itulah seperti mana yang diajukan oleh
soalan tadi oleh kita punya penonton tersebut mengatakan kenapa perlu ditahan 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya, kerana itulah prosedur undang-undang yang kita perlu hormati di negara-negara berkenaan di mana rakyat kita menjadi mangsa. Jadi kita terpaksa akur dengan undang-undang mereka, kita kena menghormati. Bukan bidang kuasa kedaulatan undang-undang negara berkenaan dan bukan bidang kuasa kita. Cuma kita boleh mungkin minta hubungan diplomasi dengan negara berkenaan, ada sedikit ihsan. Mungkin boleh, kalau dalam keadaan biasa mungkin kena 3 tahun, mungkin mereka boleh pertimbangkan 3 bulan, tetapi itu bukan bidang kuasa kita untuk menentukan berapa lama mereka perlu ditahan sekiranya mereka melanggar undang-undang di negara berkenaan. Jadi terpulang kepada negara di mana masa-masa ini berada, mereka terpaksa berhadapan dengan hukuman-hukuman atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan di negara berkenaan. Ya, itu semua banyak bergantung kepada rundingan diplomasi antara kedua-dua negara dan juga pimpinan tertinggi antara kedua-dua negara dan juga aspek undang-undang kedua-dua negara. Cuma apabila bercerita tentang agensi penguatkuasa, khususnya PDRM, apakah PDRM kita mempunyai hubungan langsung untuk kita mendapatkan maklumat, risikan dan juga untuk membantu mangsa yang terkandas di negara-negara yang telah disebutkan itu? Okey, kalau kita lihat dari sudut kerjasama di peringkat antarabangsa ni, kalau di negara ASEAN ni kita ada ASEANAPOL, iaitu polis-polis di negara ASEAN ini. Jadi kita boleh menggunakan saluran-saluran ini untuk kita mendapatkan maklumat, berkongsi maklumat dengan mereka, berkongsi untuk mendapatkan bantuan. Kadang-kadang kita memohon bantuan daripada negara mereka, kadang-kadang negara mereka meminta bantuan daripada negara kita. Jadi adanya organisasi ini, ASEANAPOL ini, yang mana pusatnya berada di negara kita. Pada ketika ini. Jadi memudahkan kita untuk berurusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada Interpol, International Police, yang berpangkalan di Lyon, Perancis. Jadi kalau melibatkan negara-negara yang lebih jauh lagi, kita ada Interpol untuk kita mendapatkan bantuan. Kita juga saling mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Kita ada mesyuarat-mesyuarat, kita ada seminar-seminar khusus-khusus bersama organisasi-organisasi ini, sehingga kan kita mempunyai satu hubungan baik dan dengan cara sedemikian kita pada bila-bila masa kita boleh mendapatkan bantuan, kita boleh mendapatkan apa-apa juga maklumat selain daripada kita menggunakan agensi-agensi seperti pejabat peguam negara untuk mendapatkan MLA dan sebagainya, mutual legal assistance, bagi kita untuk menyelesaikan isu-isu jenayah yang berlaku di negara-negara berkenaan. Jadi bukan menjadi isu, tambahan pula kita ada perwakilan-perwakilan Malaysia, pejabat-pejabat kedutaan kita yang sangat proaktif membantu mangsa-mangsa yang terkandas, mangsa-mangsa yang terlibat dalam aktiviti jenayah di negara berkenaan yang perlukan bantuan kerana mereka ni menjadi mangsa kepada sindiket-sindiket penipuan ini. Jadi itu tidak menjadi isu kepada kita, cuma kita perlu perkemaskan lagi supaya tindakan-tindakan kita itu sentiasa mendapat kerjasama yang begitu cepat, yang pantas dan sentiasa kita memperolehi kerjasama yang padu sekiranya bantuan-bantuan diperlukan. Bukan sahaja negara kita tetapi negara mereka juga sekiranya mereka memerlukan apa juga bentuk bantuan. Bukan saja warga negara Malaysia yang menjadi mangsa, tetapi banyak dikongsikan oleh warga netizen, warga negara Indonesia juga, dan juga rakan-rakan sejiran juga turut menjadi mangsa. Malah media-media tempatan di negara jiran juga turut berkongsikan tentang kehilangan rakyat mereka di negara-negara yang disebutkan dalam perbincangan kita. Jadi apakah berdasarkan kepada siasatan risikan oleh pihak PDRM dan juga pihak ASEANAPOL, negara-negara yang disebutkan tumpuan seperti Kemboja, Myanmar ataupun Thailand ini amat besar sindiket ataupun kartel pemerdagangan manusia tersebut? Kalau kita lihat dari sudut mangsa-mangsa, sebenarnya bukan saja negara kita, betul seperti mana yang telah diperkatakan, negara Indonesia,
malahan seluruh negara, seluruh dunia pun mereka berhadapan dengan isu yang sama. Tinggal lagi sama ada isu tersebut mendapat perhatian meluas negara-negara berkenaan ataupun tidak. Tetapi isunya sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mendepani isu-isu ini, bagaimana cara kita untuk memberi pendedahan kepada masyarakat supaya tidak terus menjadi perdayaan sindiket-sindiket yang berada ni. Saya setuju seperti mana Tuan Moderator kata, mereka ni berpusat di negara-negara seperti di Kemboja, di Myanmar, Thailand. Kerana kalau kita lihat kebanyakan sindiket-sindiket ni kenapa mereka beroperasi di negara berkenaan? Kerana ada negara yang mereka betul-betul usahawan-usahawan yang genuine ini, yang tulen ini, mereka memang menjalankan perniagaan di negara-negara berkenaan. Jadi sindiket-sindiket ini bagi mengaburi mata pihak berkuasa, mereka juga akan turut menjalankan kegiatan sindiket ini di sana kerana memudahkan mereka. Contohnya lah kalau ada negara-negara tertentu yang banyak melabur di negara Kemboja, di Thailand, sudah tentu pihak berkuasa akan sukar kerana mereka tahu banyak rakyat negara-negara tertentu berada di situ. Jadi contohnya negara kita sahaja pun, kita mempunyai lebih kurang 500 syarikat. Negara kita yang beroperasi di Kemboja. Dan kita juga mempunyai rakyat kita yang bekerja di sana lebih kurang jumlahnya 5,000 orang. Kalau kita lihat ini yang telah didaftarkan. Jadi apabila adanya rakyat negara kita yang bekerja secara halal yang menurut undang-undang, maka akan ada yang secara haram ini turut menumpang sekaki bagi mengaburi mata pihak berkuasa, bagi menyukarkan samaran, menyamar, bagi menyukarkan pihak-pihak berkuasa di negara berkenaan untuk mengambil tindakan atas ketidakpatuhan undang-undang ataupun pelanggaran undang-undang ataupun aktiviti jenayah yang mereka lakukan di negara berkenaan. Itu salah satu faktor kenapa mereka memilih negara-negara berkenaan. Kerana banyak syarikat-syarikat di negara berkenaan untuk negara-negara tertentu berada di negara mereka. Menurut kepada laporan Kementerian Luar, setakat 2 September 2022, seramai 195 rakyat Malaysia dipercayai jadi mangsa dan masih berada di luar negara, dengan Kemboja mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 148 rakyat Malaysia masih terkandas, diikuti dengan Thailand 23 dan juga Laos 22. Jadi Kemboja ini apa sebenarnya tumpuan ataupun rahsia di sebalik negara tersebut yang menjadi tumpuan dengan banyaknya bilangan rakyat kita di sana? Okey, macam saya beritahu tadi bahawa Kemboja ini negara sedang membangun. Banyak syarikat-syarikat gergasi luar negara, contohnya daripada negara China yang datang melabur ke negara berkenaan. Jadi ini mungkin salah satu faktor menjadikan faktor penarik kepada sindiket-sindiket ini. Mungkin mereka sangat mudah untuk mereka membawa mangsa-mangsa ini untuk menjalankan kegiatan di negara berkenaan. Salah satu sebab juga kenapa Kemboja ini menjadi perhatian ramainya rakyat kita yang terkesan di negara berkenaan. Salah satu sebabnya saya boleh memberi pujian kepada pihak kedutaan kita, khususnya TYT kita yang berada di Kemboja, duta kita yang berada di Kemboja yang sangat proaktif, sangat memberi kerjasama yang begitu padu pada PDRM sehingga banyak masa-masa yang terkandas di sana dapat kita selamatkan. Ini salah satu contohlah yang kita dapati yang menyebabkan ramainya kita kesan mangsa-mangsa yang berada di negara Kemboja ini, Kambodia. Tetapi mungkin di negara-negara lain juga mungkin ada, tetapi tidak dilaporkan. Sebab itu kita perlu maklumat. Disiasatlah. Baik, yang dihormati Datuk, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali dalam bicara nanti pada malam ini untuk kita menutup berkenaan sindiket penipuan kerja di luar negara.
Jember Terengganu kita. Saksikan Selamat Pagi Malaysia bersiaran selama 3 hari di Kuala Terengganu. Jumaat dan Sabtu 23 dan 24 September bertempat di Kalang Warisan Pulau Manis Serada, Kuala Terengganu, dan Ahad 25 September bertempat di Kampung Budaya di Muzium Negeri Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik kami sajikan untuk anda. Bersama-sama saya, Ridwan Mustafa dan Syafiqah Ishak akan menemani hujung minggu anda di sini. Mari ramai-ramai pakat Giganu, Jember Terengganu kita. 2, 3, negeri Terengganu memang padu. Kita mengekalkan dasar di mana harga ayam perlu terus dikawal dan juga keutamaan ke tahap kecukupan bekalan domestik kekal menjadi satu prioriti. Pada masa yang sama, kita perlu memberikan perhatian kepada kebajikan industri penternakan ayam itu sendiri. Artinya pengeluar-pengeluar terus aktif mengeluarkan sejumlah ayam yang tertentu di mana keperluan domestik pada masa ini memerlukan pada kira-kira 69 juta ekor ayam pada setiap bulan bagi keperluan domestik. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Ya, masih lagi dalam bicara natif, kita bersama dengan Senior Assistant Komisioner Polis Datuk Muhammad Zainal Haji Abdullah dari Jabatan Siasatan Rencana PDRM. Yang dihormati Datuk, kalau tadi kita banyak bercerita tentang modus operandi, apa yang dilakukan, kesan akibat dan apa yang boleh dilaksanakan sekiranya perkara tersebut berlaku. Ruang untuk mangsa menyelamatkan diri ataupun untuk menamatkan bantuan, apakah adanya ruang ataupun peluang untuk mereka keluar daripada kemelut dan juga penahanan tersebut, Datuk? Okey, kalau kita berbicara soal ruang dan peluang untuk mereka menyelamatkan diri, sebenarnya ada setengah kes itu yang berlaku, yang dilaporkan kepada kita, mereka sebenarnya tak dikurung pun. Tinggal lagi mereka tidak bebas. Mereka boleh mempunyai telefon, boleh berkomunikasi dan sebagainya. Cuma apabila mereka tidak mempunyai duit, pasport ditahan, mereka suka untuk bergerak, kenderaan tak ada dan sebagainya. Cuma apa yang boleh mereka lakukan, mereka boleh menghubungi keluarga mereka, rakan-rakan mereka untuk meminta bantuan. Jadi kalau adalah keadaan sedemikian, mereka masih mempunyai ruang untuk menyelamatkan diri. Tetapi yang masalahnya bila yang didera, yang tidak dibekalkan dengan telefon bimbit dan sebagainya, ini menyukarkan untuk mereka memohon bantuan. Cuma nasihat saya, yang lebih baik, nasihat PDRM, yang lebih baik apabila kita rakyat Malaysia ini ingin menerima apa juga tawaran bekerja di luar negara ini, kita kena pastikanlah
perlu pastikan bahawa syarikat-syarikat yang menawarkan pekerjaan kepada kita itu adalah syarikat yang betul-betul tulen, yang wujud, yang menjalankan kegiatan-kegiatan ataupun perniagaan-perniagaan syarikat-syarikat yang sah. Jadi macam mana kita nak semak? Kita boleh semak dengan pejabat-pejabat kita, perwakilan Malaysia kita di Wisma Putra dan sebagainya. Kita ada ruang yang banyak. Jadi kalau kita dah semak, apabila kita pergi ke luar negara, negara-negara penerima berkenaan, kita pun boleh melaporkan kepada pejabat kedutaan kita di sana supaya sekiranya berlaku sesuatu di dalam pengetahuan mereka bahawa memang ada rakyat Malaysia berada ataupun bekerja di tempat-tempat berkenaan. Tapi difahamkan Dato', ada juga syarikat-syarikat pencari kerja ini berselindung di sebalik portal-portal kerja yang legit atau portal kerja yang sah, menyebabkan mangsa terpedaya dan tertipu. Oh, ini mungkin adalah penawaran kerja yang sah kerana diiklankan di portal-portal yang sah, Dato'. Betul. Ada yang kita dapati tawaran-tawaran pekerjaan tu diiklankan di laman-laman yang dikategorikan sebagai yang boleh dipercayai. Jadi ini yang kadang-kadang platform provider ini mereka pun mereka sendiri sebenarnya tidak menyedari bahawa itu sebenarnya adalah iklan-iklan yang telah disediakan oleh sindiket-sindiket penipuan pekerjaan ini. Jadi dan ada juga yang telah menggunakan iklan-iklan melalui media sosial, FB, Instagram dan sebagainya. Tetapi kalau yang melalui sumber-sumber yang boleh dipercayai ini pun satu isu juga, satu persoalan. Sebab itu kita perlu didik masyarakat apabila kita ingin bekerja di luar negara ni, kita perlu pastikan, dan kita perlu pastikan bila kita nak bekerja di luar negara itu mestilah menggunakan PAS, pekerja yang sah, visa yang sah, visa pekerjaan, bukannya visa melancong. Jadi kalau itu tidak dapat disediakan, tentu kita perlu memikirkan kenapa kita nak bekerja di luar negara ni kita menggunakan visa pelancong dan sebagainya. Kenapa bukan visa pekerjaan? Jadi kalau kita boleh menyemak tawaran-tawaran sebegini ada dalam checklist kita, saya percaya mungkin kita tidak akan tertipu. Dan kita baca kontrak pekerjaan itu bagaimana rupa bentuknya, dan mestilah yang bertulis supaya apabila berlaku sesuatu di kemudian hari kita boleh jadikan sebagai rujukan. Tetapi kebanyakan mangsa-mangsa yang ada yang tampil yang kita selamatkan tidak sedemikian rupa. Mereka ini semudah itu dibelikan tiket penerbangan, disediakan tempat tinggal dan sebagainya. Walaupun dokumen kerja masih belum ada. Walaupun dokumen kerja masih belum ada, mereka sanggup untuk pergi ke negara berkenaan. Jadi ini sepatutnya perlu dielakkan bagi memastikan kita tidak menjadi mangsa perdayaan kepada sindiket pekerjaan yang begitu aktif menggunakan apa juga cara sehingga kita teruja. Sebab tu kita jangan sangat teruja, jangan terlalu percaya, kan? Dan yang paling penting jangan kita berahsia. Jadi masalah kita ni kita suka berahsia. Mungkin ini kita dapat pendapatan lumayan, kita tak mau cerita dengan keluarga kita, rakan-rakan kita, sehingga kan bila kita dah berada di negara berkenaan baru kita sedar bahawa kita telah ditipu. Jadi jangan kita ada pemikiran sedemikian rupa kita cepat percaya. Kan? Kita cepat teruja melihat tawaran-tawaran ini. Jadi akhirnya kita akan menjadi mangsa kepada pemerdagangan orang, mangsa penipuan dan sebagainya yang akhirnya akan menyusahkan bukan saja diri kita tetapi juga keluarga kita dan akhirnya pihak berkuasa dan juga negara kita itu sendiri. Ya, agak pelik apabila berahsia itu kerana kebanyakan daripada kita sering kali berkongsi di media sosial kalau mendapat penawaran kerja. Jadi ya, mungkin ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini terpaksa merahsiakan ataupun terpaksa menyembunyikan kegiatan tersebut. Kita juga, Dato', yang kita nak berkongsikan berkenaan tentang satu hotline yang boleh dikongsikan, iaitu hotline Majlis Anti Pemerangan Orang ataupun hotline MAPO yang boleh dihubungi kalau sekiranya mendapat tahu berkenaan kes ataupun anda bakal mangsa ataupun menjadi mangsa kepada kes ini, iaitu 038000 8000 untuk dikongsikan dan juga boleh dibuat laporan. Di pihak PDRM sendiri, apakah adanya saluran dan juga perkongsian yang boleh digambarkan untuk mereka melaporkan ataupun mendapatkan bantuan, Datuk? Sebenarnya dalam PDRM sendiri kita dalam menangani isu penipuan pekerjaan ini, kita menubuhkan satu unit khas, task force kita bagi menangani masalah-masalah
isu penipuan pekerjaan di luar negara ni. Sehingga sedemikian rupa kita sangat serius dalam menghadapi ataupun mengekang, mendepani isu pemerdagangan orang ini. Sehingga kita PDRM ini mewujudkan satu pasukan khas, petugas khas yang mana pada bila-bila masa boleh dihubungi mereka ini di talian-talian ataupun di mana-mana balai berhampiran boleh berhubung, dan pasukan petugas khas ini akan menangani, akan mengambil maklum, akan mengambil tindakan apa juga laporan-laporan berkaitan dengan mangsa-mangsa penipuan pekerjaan keluarga di luar mangsa negara. boleh membuat laporan juga, Datuk? Kalau ada kehilangan orang? Tidak semestinya mangsa itu sendiri, keluarga mangsa, rakan-rakan atau sesiapa juga yang merasakan bahawa mereka mempunyai maklumat, mereka percaya bahawa ada sesuatu yang tidak kena, ada mangsa yang menjadi pemangsa kepada sindiket pemerdagangan orang ini ataupun penipuan pekerjaan yang lebih khusus lagi. Mereka pada bila-bila masa boleh menghubungi pihak polis 24 jam. InsyaAllah. Pada bila-bila masa. Datuk, secara ringkas berbaki beberapa saat ini, secara kesimpulannya, tiada tawaran, tiadalah mangsa. Siapa yang perlu dipersalahkan? Penjenayah, pemangsa ataupun mangsa itu sendiri? Sebenarnya kita perlu ada kesedaran. Mangsa itu sendiri, dan sudah pasti penjenayah dia akan mencari peluang yang ada. Jadi kitalah sebagai rakyat Malaysia jangan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang sentiasa mencari peluang ini, opportunis kepada apa juga yang berlaku demi mendapatkan habuan. Ya, insyaAllah di platform inilah kita memberikan ruang untuk kita berkongsikan hebahan dan juga perkabaran berkenaan tentang sindiket yang sedang berleluasa dan juga sedang mencari mangsanya pada ketika ini. Terima kasih kepada pihak PDRM dan seikhlas hati terima kasih juga kepada Senior Assistant Komisioner Polis Datuk Muhammad Zainal Haji Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan dan juga Undang-Undang Jabatan Siasatan Jenayah PDRM kerana berkongsikan hebahan berkenaan tentang sindiket penipuan kerja keluar negara. Berhati-hati dan juga pastikan anda mendapat dokumen yang selengkapnya sekiranya berhajat atau berkeinginan untuk keluar negara, kerana ini berisikokan bukan hanya diri anda sendiri tetapi juga keseluruhan keluarga dan juga masa depan anda. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan dan juga hebahkan dalam isu berkenaan sindiket ini. Terima kasih yang dihormati Datuk kerana bersama kami pada malam ini, dan juga terima kasih pihak PDRM. Dengan itu kita tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, selamat malam, kita jumpa lagi.